Ini kita telah tengok macam mana kita nak selesai masalah melibatkan penggunaan kad kredit. Okay. Kita sebagai pengguna kad kredit, kita sedia maklum tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit seperti yang saya royak tadi itulah. Di hari ini kita akan tengok bagaimana nak selesaikan masalah kad kredit ni. Ya. Apa yang anda faham tentang kesan? Okey, hari ini berapa bulan? 17 bulan PDPR. Saya tulis dulu. PDPR 17 bulan 6 21. Kita ambil contoh 17. Itu contoh 17 terus. Punya alam apa pula ni? Okey. Tengok sini contoh 17. Cik Chin ingin membeli satu beg tangan buatan Perancis atas talian. Dia melayari internet dan menjumpai 2 promosi. Okey. Jadi promosi yang pertama, cakap L di Singapura menawarkan harga promosi Singapura dolar, SGD tu Singapura dolar RM250 untuk tempahan daripada luar Singapura. Cas kiriman Singapura dolar RM50 dikenakan. Kemudian yang promosi kedua, syarikat V di Malaysia menawarkan harga promosi RM799. Okey. Dolar tu kena convert pada 250 tadi. Nak tukar pada Malaysia kena darab berapa dah. Ada dia punya ni lah. Dia punya exchange rate kena darab yang tu dulu. Ya. Jadi kita rekod ni untuk paparan full screen. Okey. Tekan yang ni. Okey. Jadi syarikat V, dia V799. Penghantaran adalah percuma untuk semua tempahan ke alamat tempatan. Okey, Singapura kena charge tadi. Cik Chin bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan beliau faham bank dan mengenakan charge tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Okay. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia adalah itu pertukaran exchange rate dah. Ringgit kita baru 34 sen Singapura pada masa tersebut. Sekarang dah lain lah harga dia. Dia berubah-ubah. Nilai ni pertukaran mata wang kita panggil. Pertukaran mata wang. Ini tarikh pada buku dibuat lah. Ya, jadi nilai dia berubah-ubah ni. Sekarang exchange rate berapa? Berapa exchange rate? Untuk kita exchange rate berapa sekarang? Nanti saya tengok exchange rate untuk Singapura. Untuk Singapura. Jadi awak boleh tarik exchange. Exchange rate. Singapura. Okey, satu Singapura RM3.9. Okey. Itu nilai dia sekarang. Jadi kalau lah kita Malaysia ni kita ada RM1 satu je 0.32 sekarang. Okey, 0.32 exchange rate. RM1.22.
Okey, hampir tu lah. Okey, jadi sebagai pengguna bijak, tawaran manakah Cik Chin harus pilih? Okey, kita tahu mana dia pilih. Jadi kita buat pengiraan lah yang ni. Ya. Saya kecilkan volume ni bergema. Okey. Baru dah ada. Ada lagi. Bunyi juga. Apa? Cik Chin terus membandingkan harga sebenar yang akan dibayar jika membeli daripada dua syarikat tersebut. CKL, harga promosi dia. CKL tadi dia beli di syarikat Singapura tak? Nah, dia beli 250. Jadi kita tukarkan RM1. Kita darab dengan Singapura dollar tadi. Kita akan dapat harga promosi dia RM735.29. Okey. Harga promosi, cas kiriman pula RM147. Okey. Jadi exchange rate ni telah tambahan oleh bank tiga perkara kalau syarikat luar negara ni. Okey. 1% daripada harga promosi tadi dapat RM7.35. Jadi 2-3 nilai ni kena campur harga semua sekali dekat Singapura tu RM889.70. Okey. Benda yang sama tu. Kalau cakap V pula, syarikat yang berada di Malaysia. Harga promosi dia bagi RM799, free delivery. Okey, jadi bandinglah harga ni dengan harga di Malaysia. Okey. Walaupun harga promosi asal dia lebih rendah, tapi dia ada charge yang lain. Charge kiriman ni. Lepas tu nak convert duit, matuang. Lepas tu charge kredit kad pula 1%. Okey, jadi nilai itulah lebih jimat beli di Malaysia lah. Okey. Cik Chin harus membeli dari syarikat L kerana pula harga promosi yang ditawarkan oleh syarikat V adalah lebih murah. Syarikat yang pertama. Namun harga yang sebenarnya dibayar oleh adalah lebih tinggi disebabkan cas tambahan yang dikenakan untuk pembelian secara atas talian dari syarikat V. Jadi Cik Chin harus beli dari syarikat L. Kerana dapat berjimat RM90. Loh dah nak beli kat turun RM90.70. Itu harga promosi. Yang campur semua RM889. Jadi kena ambil consider tu juga. Beli dari syarikat V. Apalah ini buku. Okey. Kita tengok bagaimana anda mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Okey. Kita buat bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran, nak kira macam mana. Okey. Kita dah belajar faedah sama rata tak? Faedah sama rata. Jadi kita tengok balik lah macam mana kita nak bayar pinjaman ansuran ya. Okey. Bayar ansuran dengan kita tengok pelbagai kadar faedah, interest rate, dan juga lama mana tempoh yang perlu kita bayar tu. Pinjaman setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi berbeza-beza lah. Jadi yang pertama, ini nak kira balik bayaran ansuran dan juga bayaran balik pinjaman. Okey. Yang pertamanya kita tengok yang ni, faedah sama rata. Apa faedah sama rata? Faedah sama rata ni dia kira kadar faedah pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Okey. Katalah kalau dia pinjam 100, kena 1%.
RM1 lah. RM1 sebulan ada faedah dia. Sama sepanjang masa. Dia tak ambil yang dah baki. Okay. Contoh 18 kita tengok. Kalau guna faedah sama rata. Wan Lim membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Dia hutang. Dia membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10%. Deposit ni, bayaran muka. Dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Okey, loan bank 6 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah faedah sama rata ni 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim? Okey, kita tengok jumlah pinjaman dia. Pinjaman dia bayar cash pendahuluan sebanyak RM8,000. 10% daripada 80,000 lah. Deposit dia. Jadi kita dapat sini deposit 10%. Dia dapat berapa? 10% darab dengan RM80,000. Okey. 0,000. Jadi deposit saja RM8,000. Deposit dia. Jadi pinjaman dengan bank yang selebihnya lah. Dia tolak lah harga belian. Tolak dengan deposit kita bayar dah. Jadi yang ni yang pinjaman dengan bank tu RM72,000. Faedah untuk 6 tahun dia ambil sama rata. Setahun daripada faedah sama rata ni daripada yang asal lah. Jadi RM72,000 kita dikenakan kadar faedah 4% selama 6 tahun. Setahun 4%. Okey, semua sekali faedah untuk 6 tahun tu bank dapat RM17,280. Jadi jumlah bayaran balik dia kena campur semua tu lah. RM72,000, faedah ke bank RM17,000, jadi kita kena bayar semua sekali dengan harga ni. Harga ni. Jadi harga ni ialah jumlah bayaran balik boleh dihitung dengan formula A, P tambah PRT, ansuran dia. Ingat lagi. PRT apa semua tu Okey, ansuran jadi yang prinsip asal dengan I, interest. PRT lah, I sama dengan PRT. Jadi ansuran sama dengan prinsipal kita RM72,000 tambah dengan PRT. PRT ni inilah RM17,820. Seperti dia kira ke atas tu. Prinsipal RM72,000, dia 4%, T tempoh 6 tahun. Seperti yang dikira pada angka kedua. Okey, jadi bayaran ansuran bulanan dia, kita dapat harga jumlah bayaran balik semua tu bahagi dengan 72 bulan. Bagaimana 72 bulan? 6 tahun tu lah. 6 tahun, setahun 12, darab dengan 12. Sama dengan 72 bulan. Okey. Itu yang pertama. Contoh kedua kita tengok. Okey. Encik Azlan membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000. Okey. Pinjaman peribadi RM10,000. Jadi Encik Azlan Azlan membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Encik Azlan? Berapa Encik Azlan kena bayar ni? Jadi kita kena kira lah ansuran bulanan dia. Kita ambil terus guna kita ni ansuran untuk bayar ansuran. Jadi kita punya RM10,000 tu dia buat pinjaman
peribadi 10,000. Yang ni P kita lah. Nilai P kadar faedah 4% setahun. Yang ni R. Dan 7 tahun ni 7 tahun ialah tempoh dia. Okay. Boleh kira lah angsuran dia. Maka jumlah bayaran balik kira dengan guna A sama dengan P tambah PRT P lepas tu yang ni PRT. Okay. Dapatlah angsuran 12,000 yang perlu dibayar semua sekali. Okey. 11,800. Jadi angsuran bulanan dia bagilah dengan 84 bulan. 7 tahun 7 kali 12. Jadi dapatlah 84 bulan. Okey. Jadi angsuran bulanan dia kalau dia pinjam 10,000 tu 400. Yang ni faedah sama rata ni dia kena bayar balik pinjaman PRD sebulan RM752 38 sen selama 84 bulan ataupun 7 tahun. Okey. Itu cara kira dia. Okey. Itu cara yang pertama. Kita tengok cara yang kedua. Cara jika dikenakan faedah atas baki. Okey. Okay, cara yang kedua, cara kedua, faedah sama rata. Bank dia tawarkan faedah atas baki. Tahun pertama kata 10,000, tahun kedua hingga bakinya 4%, ditolak RM40, jadi RM9,860. Jadi baki dia akan dikenakan faedah. Jadi kurang sikit. Kalau banding yang faedah sama rata tu dia ambil pada harga asal. Jadi rugi sikit. Kita untung dengan faedah atas baki ni sikit. Jadi bank juga menawarkan faedah atas baki untuk sesetengah jenis pinjaman. Okay. Dalam kaedah faedah atas baki, faedah setiap bulan tu yang dikenakan bergantung pada baki pinjaman pada bulan tersebut. Okay. Jadi jumlah baki pinjaman akan berkurangan lah. Makin sikit. Okay. Jadi kita tengok contoh 20. Cik Harith. Okay. Yang ni kita gunakan faedah atas baki. Kita nak gunakan faedah atas baki. Cara kedua ni. Jadi cara-cara ni sebenarnya bank yang tawarkan. Jadi kita kena pilih lah. Kalau promosi dia sama rata, seloknya tak payah ambil. Kita ambil faedah atas baki. Bukan baki. Silap situ. Macam mana boleh silap ni? BAKI. Okay. Cik Aris membuat pinjaman peribadi sebanyak 10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 6% atas baki. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Manakala angsuran bulanan adalah sebanyak RM150. Dia tetapkan angsuran banyak tu dah. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Cik Aris bagi 3 bulan pertama. Jam bunyi lagi. Okey, 3 bulan pertama. Kita tengok 3 bulan pertama. Macam mana pengiraan kita nak buat ni? Okey, bulan. Ini dia suruh hitung jumlah faedah yang perlu dibayar. Okey. Jadi faedah kita tengok macam mana. Bulan pertama tu, kita kira faedah. Faedah dia adalah yang ni lah. Ni tempoh. Tempoh bagi bulan pertama. Jadi kita akan dapat RM50.
per 100 itu ialah kadar faedah 6% atas baki. Jadi yang mula-mula baki itu 10,000 lah. Dan tempoh 1/12. Mari mana? 1/12. 1/12 ni ialah sebulan daripada 12 bulan. Okey, dia bayar bulan-bulan lah. Jadi faedah bulan pertama tu ialah RM50. Jadi jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama dia ada RM10,000 tambah RM50. Jadi dah bertambah RM10,050 bulan pertama. Itu bulan pertama. Jadi baki dia kita akan bawa kepada bulan kedua. Berapa baki? RM10,050 tolak 150. 150 ni kita dah bayar ansuran bulanan. Dia tetap. Dah 150 bayar banyak tu. Jadi baki yang ni. Baki kita bawa ke bulan kedua. Kira pula sekali lagi. Faedah bulan kedua pula. Okay. Cara yang sama. I sama dengan P R T. Okey, jadi prinsipal tidak lagi 10. Dia akan jadi bulan kedua ni makin berkurang lah. 9,900. Okey, kita darabkan semuanya. P 1,900 darab dengan R 100 6%. Dan T kita ialah sebulan juga. Kita bayar bulan-bulan lah. 1/12. Okey. Jadi RM49.50. Dan jumlah pinjaman pada akhir bulan kedua, pinjaman kita 9,900 tambah dengan interest tu. Jadi yang ni yang kita ada jumlah pinjaman lagi. Dah bayar bulan pertama, bulan kedua pun dah bayar. Okey. Tinggallah berapa? Tolak ansuran nak bawa ke bulan ketiga pula ni. Okey. Tolaklah dengan 150. Jadi yang ni dah. Baki. Itu baki yang kita dah bayar banyak tu lah. Jadi kita baki yang ada bawa ke bulan ketiga. Ni. Bawa ke bulan 3. Kita pun ulang balik lah. Ulang balik. Tengok. Jadi yang mula-mula ni RM50 interest. Okay. Bulan kedua RM49.50. Bulan ketiga interest dia semakin berkurang. Okay. Jadi kita tolak lagi. Pada bulan ketiga kita ada baki. Okay. Baki pinjaman sebanyak yang ni kena bayar lagi lah. Dah baru 3 bulan bayar. Ada lagi berapa tahun lah. Okey, jumlah faedah bagi tempoh 3 bulan tu kita campur lah. Faedah dia bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. 3 bulan dah bayar RM148.50. Okey, itu cara kita buat kiraan. Okey. Jadi hari ini kita dah belajar macam mana nak mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Okey. Ada dua lah bayaran balik. Saya tulis sini sikit lah. Ansuran ataupun bayaran balik. Okey. Kita ada faedah sama rata. Okey, sama rata. Dan satu lagi ialah faedah apa? Atas baki. Faedah atas baki. Okey. Dua tu, 1 dan 2. Cara kita buat bayaran balik. Okey. Faedah sama rata dan faedah atas baki. Yang untungnya yang kedua lah, faedah atas baki. Okey. Jadi pagi ni belajar yang tu je dulu. Jadi awak try lah jawab soalan uji diri itu.
Okey, muka surat 81. Muka surat 81 pada sama rata tempoh. Tu tak payah. Buat lepas-lepas ni. Okey. Muka surat 81. Tengoklah juga awak buat mahir diri tu. Mahir diri nombor 1, 2, 3, 4. Itu latihan. Okey. Beres. Itu soal 81 Tengok soal 81. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.